Nama kami Taong. Nama penuh Taong Nak Sihat lah. Umur kami kita dah 49 tahun lah. Berasal dari kampung Gayo Pedawan. Okey, kami dah berkeluarga. Kami masa tu dah dua anak, dua lelaki. Tapi dah besar lah. Macam kami mewarisi arwah bapa kami lah. Kerana pun seorang tukang masak, walaupun tukang masak di kampung, tapi kami langgar setiap kali ada perayaan, nya akan ditunggah untuk masak. So, di sini pun mungkin sekali ada kecil kita nak jadi tukang masak. Biasanya masakan tiga rasa tu banyak bagi orang yang suka makan pedas, masakan tiga rasa tu lah bagi sedap yang si bapa pedas punya akan minat juga makan tiga rasa kerana rasanya dah ada sih, ada manis, masam, ada rasa tom yum. Jadi masakan tiga rasa tu umumnya semua peringkat umur, tapi biar kecil memang sih lah bagi kita yang berumur tu di tiga rasa tu memang kebanyakan orang yang cari. Bahan basicnya lari daripada daun 50, serai, bawang merah dengan cabai kecil, tom yum lah, tom yum paste lah untuk mewangikannya lagi lah. Benda tu memang si boleh lari dah, tomato benda tu. Saya ada 50 adapun serainya rasanya naik seperti yang bahan tiga rasa tu. Macam kami simple. Orang nak belajar, orang akan nanya dengan kami akan ngajarnya balik. Mun kami nak pergi ngajarnya, belum tentunya dapat ikut apa yang kami buat. Kerana dalam paksaan diajar. Pengalaman kami dah ada lah. Jadi kami akan tunggu siapa yang nak belajar pasal resepi apa semua, kami akan madah. Masanya kami siada mana nak tapuk-tapuk atau boleh kami akan madah. Seplezen resepinya kami akan madah-madahkannya. Dalam perkongsian kami senang. Kami kedekut juga. Orang nak belajar kami mengajar. Okey, benda tu senang sebenarnya. Setiap tukang masak dengan pembantunya, dengan staff servis, satu yang lebih kepada komunikat lah. Bekerjasama apa aja yang ada pada event yang ada pada masanya, terus kepada tukang masak, terus kepada chef-chef lah untuk mengatur menu, mengatur siapa yang bekerja, siapa yang buat ini betul-betul lah. Biasanya benda macam tu apabila dibincang dengan sama-sama pasukan, bendanya akan lebih jadi mudah. Selamat pagi semua. Bagi pendatang yang ada pada hari itu, hari itu kita ada booking. Pastikan part servis, part kitchen, atau dan cek apa yang perlu hari itu lah. Cek meja, table apa semua sebelum function bermula lah. Yang bagian kitchen kita akan membantu merah dalam proses penyediaan apa yang sudah ada. Kami akan monitor dan akan cek lagi lah untuk hari ini. So semoga kita sukses bagi untuk dinner.
Okey, sebelum memasak biasanya kita akan cek apa benda yang kita nak pakai pada hari itu lah. Contohnya kita perlu ikan, kita perlu ayam, kita cek semua benda tu ada. Dan cek di bahan lain seperti bawang putih, daun bawang dan selainnya. Kita akan cek, pastikan semua tu ada. Cek lagi menu apa yang digunakan. Baru kita dapat apa benda yang kita sedia untuk satu menu. Setiap chefnya ada tanggungjawabnya masing-masing lah. Macam kami di situ kami perlu ordering, receive ordering, inventory hujung bulan memang sentiasa dikira lah. Inventory lepasnya cekkan apa benda yang siada, apa benda yang mencukupi untuk hujung bulan supaya satu mengawal kos juga lah. Ada setengah masa tu kami akan bagi arahan buat jenis cleaning dan sebagainya. Apa aja yang ada di kitchen di restoran. Yalah. First, kita akan buang sisa ikan lah. Kita akan belah dan buat ikut kesesuaian kita pun. Semestinya kita buat macam tu boleh janji ikannya dibelah supaya senang sos dirasa tu masuk lah. Kebersihan itu memang penting. Mana-mana kitchen, mana-mana tempat makan, kebersihan main peranan penting lah. Kerana mun tiada kebersihan, kita pun rasa diri kita tiada disiplin. Okey, semua benda mesti mau dibersihkan. Dari lantai, dari dinding, dari alat-alat yang kita nak pakai untuk masak, benda tu mesti mau dibersihkan. Okey, di si restoran tu ialah daripada segi kasar mata biasa orang yang datang situ dia akan anggap restoran tu seperti restoran mewah, tapi sebenarnya sih kami orang harga kami orang lebih kurang sama je seperti yang di luar nun. Kami ada package yang memang sesuai untuk family. Ada package Sarawak ini kami orang ada memang 45 hingga 50. Yang memang sesuai lah untuk family, untuk 2-3 orang lebih sesuai lagi. Si restoran tu memang di Damai Sentral lah, hanya cun-cun berdepan dengan Kampung Budaya. Dari Kuching stop paling pun dalam 20 minit lah, lebih kurang 20 minit macam ni dah sampai stop. Situ paling senang lah, asal orang sebut je Damai Sentral, orang akan tahu lah di si restoran di mana. Memang di si restoran di Damai Sentral juga lah. Okey, di Damai Sentral tu kita pun ada
ataupun anda pakai budak-budak nak main-main ke pakai kereta kita stok pun ada juga, nak patung apa semua ada. Tarikan di situ yang lebih kepada view laut lah. Kadang ada masanya sunsetnya orang banyak akan menangga sunset. Macam orang yang datang dari jauh yang akan berminat datang ke situ lah, kerana di situ lah tempat kita, tempat orang yang pelancong apa semua. Ya, tapi yang lebih kepada sunset lah di situ, sunset mengacak. Ya lah yang ada tarikan di situ lah. Gorengnya pun simok juga terlalu crispy, simok juga terlalu lembek lah, nyamuknya sedang. Apabila sedang tu sos kuah tiga rasa tu melekat, yang manisan ikannya yang ada. Mungkin terlalu kering lah sedang lagi rasa ikannya lah. Dan cara proses membuatnya pun sekali buat sos dia pun boleh, ataupun terus buat sos dia pun boleh. Cukup ikan tiga rasa atau darinya masuk kerja pun memang ada disiplinnya pun. Contohnya benda tu di prepare, mesti ikut time-nya. Benda tu digoreng mesti ikut minitnya, seboleh lebih ataupun seboleh kurang. Panas minyak tu pun mesti ada disiplinnya pun juga, mesti ada tekniknya juga. Yang si dapat di mana, tikam cek dapat. Yang mesti ada disiplinnya pun. Okey, pengalaman melecur dengan minyak panas ataupun dengan api itu perkara biasa. Proses kita belajar nak mengenali api, kita perlu ada cop api di tangan kita. Mesti ada cop api yang kita sisah. Kita akan tahu memahami sifat-sifat api itu. Dan walaupun kami pun sebelum itu selalu kena api, kena minyak panas daripada api. Okey, melecur tangan perkara biasa. Yalah, biasa macam kami lah, kami pun si berapa berani juga ngapi. Kerana kita pun terfikir nak jadi tukang masak. So memang api tu memang jauh lah. Tapi setelah kita belajar, kita rasa dengan api tu je lah, kita rasa kita boleh seperti ya, kita nak mau tu kita boleh, kita mau tu dengan hasilnya kita berani lah dengan api. Dan ini tu pun memang api dah pada biasa dimain. Musik main api bukan sah lah, bukan kemasak. Yang kemasak aja boleh bermain dengan api.
memang kita masak atau sekiranya kita masak di tempat kerja ataupun di rumah, memang kita masak mesti ada keikhlasan kita masak dia. Sebab apabila kita ikhlas masak, benda yang keluar walaupun simple, siapa yang makannya ia akan puas hati. Mun kita ikhlas, siduri, masak-masak macamnya, pasti bendanya sampai ke customer yang akan adalah benda yang si betul kenanya, walaupun benda tu murah, sekiranya itu murah atau mahal. Dari segi masakan yang ikhlas, pernah kita dengar orang yang komplain, malah orang yang akan request siapa yang tu kemasak saya. Okey, kepuasan bagi kami lah, kepuasan apabila kita dapat memuaskan hati pelanggan yang makan yang kita buat. Apabila happy, so dengan mukanya senyum, dengan tidak masalah sama saya, kami rasa ialah kepuasan bagi kami. Apabila lebih-lebih lagi ada customer yang direct jumpa kami mana masakan tak sedap, masakan sedap, ya satu semangat lagi untuk kami tu lebih nak ke depan lagi masak. Ya ajalah kepuasan bagi kami. Okey, terima kasih kepada dokumentari Rezeki Api lah kerana sudi buat pengeluaran di si restoran tu. Kami pun terkejut benda tu sampai ke kami bah. Terima kasih lah kepada pihak yang sudi bagi peluang dengan kami orang sini untuk buat benda tu lah. Walaupun dari pagi tadi sampai petang tu kami saya bawa tim produksi pun saya bawa juga, tapi merasa puas hati dan terima kasih sekali lagi lah kepada semua yang terlibat. Terima kasih kawan. Itu kita berjaya operation dari pagi sampai ke malam. So berjalan dengan lancar lah itu. So lepas itu kita akan pulang lah. Okey, mencari rezeki tu ya dah, kita selalu dengar je rezeki ada di mana-mana tu. Bagi tukang masak, api lah yang punca rezeki ya.
mencari rezekinya. Apabila melihat api, ingat akan kerjanya sebagai tukang masak. Di kampung biasanya pakai kayu api lah untuk punca itu lah untuk masak. Ya lah rasanya punca dapat dengan api lah. Okey, nasihat kami lah ataupun kami nasihat juga kami pun bagi sesiapa yang berminat lah, yang ada hati mau jadi tukang masak ataupun nak bermain dengan api tu, semua sikit je nasihat lah. Apabila kita berminat dengan bendanya, teruskan belajar sampai kita rasa kita betul-betul puas dengan apa yang kita belajar. Ya, hay còn ngày mỗi trò ya chẳng sẽ ya mỗi trò con kiểu ya mỗi cái trò liệu ambillah untuk contohkan akan datang. Oh itu lapat kerja yolah bagus sila kerja hitam pun bab kita halai diberi Allah Taala. 如果是再辛苦的话，也是要做下去，没办法了。就是这样。 kerja tu mesti mau yakin. Saya sih yakin, nak buat sih jadi. Dan dikekalkanlah caranya supaya kita dapat eratkan lagi silaturahim antara kita dengan orang-orang kampung. Sebab biarpun kamu di sini, kamu bekerja di sana, kamu bekerja, yang penting hati. Hati kalau nak kerja, dia memang akan kerja. Cuma because God sent us here for a purpose, so we have to do all this charity work. Lah, tapi yang paling penting perlu disiplin lah dalam mencari rezeki itu. Yakin ambil dewe, enggak usah ambil uang. Yakin ambil dewe, dewe berdoa ambil Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan hati penuh yakin. Amin. Memang ada susah, sabar aja. Mesti ada kejayaan di dunia. Kita kekalkan budaya kita tu, macam kuliah kita tu, generasi akan datang, nemulah budaya ngau kuih kita tu. Lambat. Kami pun sampai kita pun proses kami pun masih belajar juga setiap masakan. Kami masih pernah berhenti masakan. Hanya je lah belajar tu.